Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersua kita dalam Malaysia hari ini. Hari ini hari Khamis. Bersamaan 15 April 2021. Bersamaan juga 3 Ramadan 1442 Hijrah. Bila single shotnya terus tersasul. Ya. Saya Ali Iskandar, seperti nama di bawah. Bersama dengan rakan saya, kiri dan kanan. Silalah perkenalkan diri anda. Okey, bersama juga saya Marsila Hassan. Pasti nak ingatkan anda semua kepada yang tidak dapat menonton kami di Kaca TV, boleh tonton kami secara live di Facebook Malaysia Hari Ini MHI TV3 kan, untuk kita dapatkan pelbagai perkembangan informasi-informasi yang akan kami kongsikan bersama anda pada hari ini. Dan juga bersama rakan saya di sana. Betul, saya Sofia Nur Salihatun juga bersama anda. Semoga anda keadaan yang baik, ceria. Hari ketiga berpuasa, semoga dalam keadaan yang kuat dan cekal. Dan inilah dia, antara yang kita kongsikan juga yang menarik. Sebenarnya kalau kita tahu, bukan negara kita rasa macam 13 jam tu lama kan. Tapi terdapat negara-negara lain di seluruh dunia yang ada mengalami sehingga 20 jam berpuasa. Ya, betul. Seperti di Norway dan juga Finland kan, ya. sebanyak 20 jam. Bayangkan kita rasa 13 jam tu dah lama untuk kita. Bagaimana pula mereka di sana 20 jam. Itu tanggungjawab kita lah sebagai umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa ini. Ya, jadi antara caranya ialah menyibukkan diri dengan kerja. Betul, itu yang paling penting. Ya, untuk memastikan masa berlalu dengan kita rasalah masa berlalu dengan begitu pantas dan jangan terlalu memikirkan tentang perut yang lapar. Betul, ada orang dengan azan Zuhur je dah rasa macam lambatnya lagi. Ada orang macam tu, tapi selalunya budak-budak lah. Kita dah besar ni tak adalah kita macam tu. Betul ke tak ada macam tu dah? Tak ada lah. Just checking. Tapi itulah dia. Kita bukan ingin membandingkan, tetapi ialah kalau nak dikongsikan sedikit sebanyak, ada juga negara yang melebihi 20 jam. Tetapi apa yang dilakukan berdasarkan fatwa mereka, mereka mengikuti negara yang terdekat ataupun negara seperti ataupun Mekah di Arab Saudi untuk memastikan keseragaman itu. Kerana ialah kalau melebihi 20 jam tu adalah sedikit menyiksa diri sendiri kan. Jadi efek ni membebankanlah. Jadi itulah dia. Semoga ini memberikan sedikit FYI ataupun informasi bagi anda semua. Antara gambar mereka kongsikan bersama anda waktu terpanjang dan terpendek berpuasa sepanjang Ramadan 2021. Terpendek di mana? Terpendek 3 jam. tu ada 3 jam? 3 jam. Malaysia antara yang terpendek sebenarnya 13 jam. Dan yang New Zealand? New Zealand juga antara yang terpendek 11 jam setengah lah. Dan Singapura juga 13 jam 30 minit. Okay. Kalau Singapura lain daripada kita, sesuatu yang pelik. Sekejap je lain. Ya. Dan seterusnya kita lihat waktu normal lah. Waktu jam yang biasa di Arab Saudi 15 jam, di Qatar juga 15 jam, di India juga 15 jam. Betul. Itu antara negara-negara kata orang tu orang kata waktu puasanya tu singkat sikitlah berbanding waktu-waktu negara lain. Saya berkesempatan pernah sekali lah 2-3 tahun lepas berpuasa di New Zealand dan rasa sebab kita terbiasa dengan mungkin tubuh kita, badan kita dah biasa berbuka pada jam pukul 7 macam tu, tapi di sana matahari terbenam dalam jam 4:30 ke pukul 5 seperti itu. Jadi agak awal dan dikatakan juga 11.5 jam antara negara yang terawal ataupun pendek. Jangka masa berpuasanya. Ya, betul. Saya pun teringatlah ketika belajar dulu solat Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Berapa jam tu ya? Di musim tak ingatlah, masa tu tak kira sangat, tapi macam hari Jumaat kan, keluar untuk solat Jumaat, balik rumah je dah masuk asar. Sekejap waktunya. Ya, betul. Kemudian memang singkatlah waktunya. Jadi kalau tak silap, kalau di musim sejuk waktunya singkat sedikit. Betul. Ya, itulah dia. Jadi itu antara perkara yang dilalui, dan cuma kita kena faham, satu, cabaran mereka adalah waktu puasa yang panjang. Dua, ia bukan negara Islam. Negara ni kebanyakan bukan negara Islam. Yang orang lain makan aja macam biasa. Betul. Macam kita ni ada peraturannya, peraturan dan pembudayaan. Dan satu lagi, kita saling mengingatkan bahawa kita sedang menjalani ibadah puasa. Malah rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam pun, saya nak kongsi teruslah. Saya tertarik ni nasihat Chong Wei untuk anaknya. Kawan-kawan you tu sebenarnya dah start puasa. Cikgu suruh makan di tepi sebagai tanda hormat kepada kawan-kawan yang tengah berpuasa. Jadi ini lah perkara-perkara menyantuni kaum lain, ya, pada masa sama menghormati adat dan budaya dan kepercayaan. Jadi dengan sikap
bersikap begini, kita pun akan hormati mereka. Betul. Walaupun tidak diwajibkan kan untuk mereka yang bukan beragama Islam untuk tidak makan di luar, tapi oleh kerana rasa hormat kepada masyarakat Muslim yang sedang berpuasa, maka mereka makan, ada yang suruh-suruh makan ataupun dan sebagainya. Kita sangat berterima kasihlah dan kita hargailah sikap-sikap yang sebegini. Saya sedar kawan saya kebanyakannya kawan yang bukan Islam, bukan Muslim. Jadi semasa bulan Ramadan ni kurang mereka memuat naik gambar-gambar makanan. Jadi saya nampak perubahannya di situ dan saya nampaklah ini antara usaha mereka untuk menyantuni kita. Jadi terima kasih kepada anda semua yang memahami. Terima kasih banyak-banyak. Betul. Itu yang istimewa kita rakyat Malaysia tu. Betul. Sweet kan? Sweet. Sweet kan? Sweet. Manis. Satu lagi keunikan kita ni yang tidak mungkin terdapat di negara-negara lain ialah Bazar Ramadan. Betul. Bazar Ramadan yang Kita sangat lain daripada lain sebab itu. Ya. Perbezaan kan antara negara-negara di luar berbanding dengan Malaysia. Kita ada Bazar Ramadan, di mana Bazar Ramadan tu kalau kita lihat kan menghimpunkan pelbagai menu dari seluruh pelosok negara. Terutama kita yang berada di Kuala Lumpur kan, kalau Bazar Ramadan kita dapat makan makanan daripada pantai timur, utara, Johor pun ada juga. Disebabkan itulah kadar pembaziran makanan di negara kita juga tinggi. Betul. Soalannya hari ini kita bincangkan jugalah antara apakah implikasinya tahun ini dibenarkan operasi Bazar Ramadan, adakah kita masih mempunyai sikap membazir itu? Kita akan perincikan. Dan itu dan juga Bazar Ramadan norma baharu ini, adakah menyaksikan SOP-nya dipatuhi ataupun tidak, itu juga kita akan sebutkan juga pada hari ini. Dan kita nak kaitkan dengan angka terkini COVID-19. Setakat ini yang dikongsikan kes baharu 1,889 menjadikan jumlah keseluruhan kes 365,829 kes. Okey, dan kita melihat juga di Selangor kes yang tinggi sebanyak 517 kes dicatatkan dan Sarawak juga tinggi sebanyak 489 kes direkodkan semalam. Kita lihat kan pertambahan-pertambahan kes ini yang agak membimbangkan, lebih-lebih lagi situasi sekarang Bazar Ramadan dibenarkan beroperasi, bagaimana pematuhan SOP rakyat dan sebagainya. Risau ni sebenarnya. Betul. Dan 7 kluster baru dicatatkan semalam. Kemarin 9 kluster baru. Berpunca dari tempat kerja dan 1 dalam kalangan komuniti. Kalau dulunya kita cakap tempat kerja ni kita sentiasa mengingati, tapi sekarang di kalangan komuniti kita pun perlu diingati juga kerana ialah Bazar Ramadan dibenarkan, dan adakah sebenarnya kita melihat kepatuhan SOP itu terjaga apabila ialah kita melihat kawasan-kawasan terbuka ini didatangi orang ramai, dan inilah yang kita risaukan sebenarnya. Peningkatan kes ini menunjukkan bukan sebab kita tak patuh, tapi mungkin sebabkan begitu ramai orang yang berkumpul di satu kawasan. Jadi kalaulah anda tidak mempunyai sebarang kepentingan untuk keperluan untuk keluar ke Bazar Ramadan, rasanya tak perlu kot. Betul. Kalau kita lihat kan di media sosial tersebarnya beberapa gambar yang menunjukkan bahawa ramai yang bersesak-sesak di Bazar Ramadan ini yang kita bimbangkan kerana kita tidak mahu tercetusnya satu lagi kluster yang kalau boleh kita memang tak nak kluster itu terjadi. Ya, kluster Bazar Ramadan. Kalau boleh tak nak lah. Kalau boleh tak nak. Okey, jadi hari ini kita beri peringatan juga menerusi paparan akhbar. Kita nak kongsi apa yang dimuat di Harian Metro. Paparan muka hadapannya, gambar yang cukup menggusarkan kita bila kita tengoklah dengan tajuknya SOP ke laut. Ke laut mana ni? Okey, pengunjung Bazar Ramadan gagal patuh SOP. Ramai pengunjung Bazar Ramadan yang bermula di seluruh negara sejak kemarin didapati gagal mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan pihak berkuasa, terutama berkaitan penjarakan fizikal dan laluan keluar masuk. Ya. Tinjauan di beberapa lokasi Bazar Ramadan mendapati terdapat pengunjung bersesak di gerai jualan tanpa mempedulikan SOP, malah ada yang datang bersama anak kecil. Okay, cuba amati gambar tu betul-betul. Adakah anda rasa tenang dalam keadaan pandemik ini? Ya, bila kita ni sedang berharap dapat balik raya ni, tapi bila ada peluang begini, ini sikap kita. Sampai bila kita akan berhadapan dengan pandemik ini, sedangkan kita diberikan kelonggaran sedikit. Inilah gambaran yang boleh kita saksikan. Itulah dia, kan. Muka surat 10 dan juga 11 ada perinciannya. Masih lagi diberikan peringatan, jaga jarak, usah penting diri. Pengunjung digesa lebih bertimbang rasa ketika mengunjungi Bazar Ramadan. Dan muka surat 11 ada juga disebutkan batal bazar jika gagal patuhi SOP. Ini peringatan bukan hanya untuk penganjur dan juga peniaga, tetapi
pengunjung juga. Jadi kena saling bantu-membantulah. Betul. Ya, kalau nak bazar diteruskan, jaga SOP. Orang kata win-win situation lah. Kalau Betul. kita nak pergi ke bazar Ramadan tu, kita kena patuhlah segala SOP dan Ya. peniaga juga sebegitu. Sama ada win-win ataupun lose-lose. Betul tak? Betul. Betul. Itulah dia. Ini perkara yang kita harus ingatkanlah. Setakat ini, tak tahulah, saya masih lagi belum ada kecenderungan untuk ke bazar Ramadan. Saya pun sebenarnya, sejujurnya lah. Saya pun. Oh, okey. Saya memang jarang ke bazar Ramadan. Mungkin lah, bukanlah kita tidak menggalakkan, sebab kita perlu membantu menjana ekonomi ya peniaga-peniaga ni. Bazar Ramadan ni masa untuk mereka ya meraih pendapatan dan sebagainya. Cuma kita kena bantu dalam memastikan bazar Ramadan dapat diteruskan. Ya. Betul. Okey. Baik, saya teruskan. Silakan. Di NST, ini berkenaan dengan akses vaksin di negara kita jelasnya berkurangan berbanding dengan permintaan pada ketika ini. Managing expectations, dikatakan di halaman utama NST, demand for the COVID-19 vaccine is higher than the supply, says Khairi Jamaluddin, who blames rich countries for monopolising the market. Dan dikongsikan lanjutannya di halamannya keempat. Vaccine demand outstrips supply. Some rich countries have bought enough vaccines for their citizens 3 to 5 times over. And many pharmaceutical companies give preference to rich countries. Jadi kita nampak ketidaksinambungan di situ di antara negara yang mempunyai bekalan vaksin mengutamakan bagi ketidakseimbangan negara yang lebih kaya. Jadi disebabkan masalah ini, walaupun ramai di negara kita telah pun berdaftar untuk mendapatkan vaksin, kita tak cukup bekalan. Kita tak cukup bekalan. Jadi itu ni masalahnya. Dan dikatakan negara kaya ni membeli sehingga 3 hingga 5 kali bagi bekalan vaksin untuk rakyat negara mereka. Jadi anda boleh bayangkan berapa banyak yang tinggal, yang CP-CP sahaja yang untuk negara, bukan sahaja kita tapi dengan negara yang kurang berkemampuan seperti mereka. Ini panik buying negara kaya ke apa? Stock up lah. It's not fair lah. Ini tidak adil lah. Kan? Bagi kita bercakap kenaan faktor ataupun humanity kita antara manusia ni, mungkin ini antara kekangan yang kita hadapi. Tapi lah, yang kita lihat di sini isunya ialah kita bercakap tentang ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Yang membeli itu satu hal, yang membekalkan tu kenapa tidak diseimbangkan juga? Betul. Kan barangkali lah adalah perkara-perkara tertentu di sebalik yang kita tidak ketahui. Tapi harapnya perkara ini dapat diuruskan dan kelompok yang sepatutnya mendapat vaksin itu diberikan vaksin. Betul. Dan sementara itu SOP. Itu yang paling penting sekali lah. Ada vaksin atau tak ada vaksin, SOP yang paling penting. Baik, seterusnya saya nak kongsikan apa yang ada di berita harian hari ini. Ini mengenai cuaca buruk yang akan berterusan hingga Sabtu. Perinciannya ada di halaman ke-15 di mana katanya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ingatkan warga kota berhati-hati amaran ribut petir yang dijangka berterusan hingga Sabtu ini. Dan amaran ribut petir pada 10 petang setiap hari akan berlaku di beberapa tempat dan juga warga kota dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca yang berlaku. Jika berlaku banjir kilat di kawasan anda boleh hubungi bilik gerakan DBKL di talian 03-402-44-424 untuk tindakan kecemasan. Sebab kita melihat bahawa kemarin terdapat beberapa laluan di ibu kota yang dinaiki air pada paras yang tinggi dan juga ada kan berlaku ribut petir dan sebagainya. Ada cermin-cermin yang pecah kerana cuaca tersebut. Dan juga keadaan cuaca ini akan berikutan kerana kita kini berada pada fasa peralihan monsun yang kebiasaannya menyebabkan hujan lebat atau ribut petir untuk waktu yang singkat pada waktu petang dan juga awal malam. Dan dalam keadaan ribut petir, angin kencang ini boleh mencapai melebihi 100 km per jam. Jadi kita nak tahu mengenai cuaca buruk yang berterusan hingga Sabtu ini dan kita akan bersama dengan Sofia mengenai fasa peralihan monsun ni nanti. Betul, Masila. Dan tentunya kita melihat perubahan cuaca yang sangat-sangat mendadak memberikan impak kepada semua, terutama sekali bagi mereka yang beroperasi di Bazar Ramadan. Kita nak perincikan apakah sebenarnya fasa yang dilalui kita sebenarnya. Kita melalui fasa peralihan monsun dan apakah jangkaan selepas ini. Kita bersama dengan tetamu kami, Encik Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih meluangkan masa. Baik, Encik Jailan, mungkin kita nak kongsikan sedikit sebanyak informasi untuk pengetahuan semua banjir kilat dengan ribut petir dan juga kemah bazar berterbangan dan sebagainya. Apakah sebenarnya yang dilalui oleh di negara kita pada ketika ini sebenarnya? Okey, seperti yang kita telah maklumkan yang lebih kurang bulan yang lepas bahawa negara kita mula mengalami peralihan monsun
bermula pada 16 hari bulan Mac dan kita jangka hanya akan berakhir pada sekitar pertengahan bulan Mei. Baik. Jadi dalam keadaan peralihan monsun ni biasanya memang negeri-negeri sebelah pantai barat akan mengalami ribut petir pada sebelah petang dan ribut petir ini kadang-kala boleh membawa angin yang kencang, hujan batu ataupun kadang-kadang hujan yang sangat lebat dalam tempoh setengah jam hingga 2 jam macam tu dan ini boleh menyebabkan keadaan-keadaan yang bahayalah kepada penduduk. Betul. Adakah ini tempoh yang masih selamat untuk penduduk berada di kawasan yang terdedah kepada banjir kilat dan sebagainya pada ketika ini berdasarkan pantauan Encik Jailan? Okey, memang keadaan ini berlaku hampir setiap tahun ya. Betul. Dan kita tak boleh nak elak perkara ini sebab ini memang musim dia. Cuma kita perlu lebih berhati-hatilah. Dan bila kita tengok keadaan gelap dan sebagainya, kita kena prepare lah. Jadi bila kita nak pergi bazar Ramadan ataupun kita nak buka bazar Ramadan itu kita kena tengok juga keadaan cuaca ya macam mana. Kalau kita tengok gelap dan kita jangka ada ramalan cuaca kata ribut petir akan berlaku, kita kena be careful lah. Takut angin yang kuat akan berlaku sebab kita tak pasti bila angin kencang itu akan berlaku sebab kadang-kadang dia tak ada angin kencang tapi kadang-kadang dia boleh berlaku angin kencang. Betul. Encik Jailan dah sebutkan fasa peralihan monsun ini akan berlanjutan sehingga ke pertengahan bulan Mei. Jadi kita melihat begitu banyak bazar Ramadan yang didirikan di seluruh Kuala Lumpur khususnya. Jadi bagaimana Encik Jailan melihat situasi ini ialah berdasarkan keselamatan bukan sahaja pengunjung malah mereka yang bekerja dan mengaturkan premis di sana. Bagaimana Encik Jailan? Kalau ada peruntukan ya, mungkin mereka kena sediakan struktur yang lebih kukuh lah untuk kemah-kemah mereka supaya kalau kena angin ribut tu dia tak terbang. Tapi mungkin ini agak sukar untuk dilakukan. Jadi yang lebih baik adalah mereka bersedia dan memantau keadaan cuaca itu sendiri dan mendengar ramalan-ramalan yang kita keluarkan. Dan kalau kita tengok keadaan, biasanya ribut petir yang kuat ini dia akan berlaku bila kita lihat awan tu gelap belita ya. Jadi ada tanda-tanda dia, bukan tak ada tanda-tanda dia. Jadi kita kena berhati-hatilah. Biasanya setengah jam sebelum tu awan dah gelap tu dan kita kena berhati-hatilah. Kalau tengok angin besar kita lari daripada, kita pergi cari struktur yang lebih selamat lah. Sebab kita tak boleh nak jangka lebih awal kejadian ribut petir ni sebab dia terlalu cepat dan singkat pembentukan dia. Betul. Jadi untuk minggu ni kita jangkakan ada 2-3 hari lagi akan berlaku hujan lebat sebelah petang lah. Tapi selepas itu kemungkinan kita akan menghadapi cuaca yang lebih baik lah banding sekarang. Baik. Jadi dalam masa 2-3 hari ini kita boleh menjangkakan masalah yang samalah sedikit sebanyak perubahan cuaca yang mendadak. Dan sekali lagi Encik Jailan bagi pengetahuan semualah antara negeri-negeri yang akan melalui ataupun terkena impak perubahan cuaca fasa peralihan monsun ni di negeri mana secara spesifiknya? Biasanya negeri-negeri pantai barat, contohnya Johor Barat, di sebelah Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, begitu juga di Kedah dan Perlis ya. Di pantai barat Semenanjung biasanya. Itu yang lebih prone kepada kejadian ribut petir pada sebelah petang ni lah. Jadi memang kebetulan masa tu masa orang buat bazar Ramadan, jadi kita terpaksa berhati-hatilah. Baik, akhir sekali Encik Jailan, apa yang boleh disampaikan satu pesanan bagi semua yang akan bekerja di bahagian outdoor ketika cuaca seperti ini dan juga mungkin sedikit pesanan untuk keselamatan orang ramai yang menonton pada ketika ini Encik Jailan? Yang pertama kita kena peka kepada keadaan cuaca sekitar kita ya. Kalau kita tengok ribut petir dan sebagainya, satu jangan kita duduk dengan struktur-struktur yang lemah lah ya, macam kemah-kemah, bazar tu agak lemah biasanya kalau kena angin akan terbang. Begitu juga kalau ribut petir ni ada kilat. Jadi kita elakkan daripada duduk di bawah pokok ataupun di tempat-tempat yang open ya, supaya kita tak terkena kilat tu. Kita elak, kalau boleh kita masuk dalam bangunan bila berlaku hujan lebat ataupun petir ni. Jadi itu pentinglah. Dan yang ketiganya kita kena tengoklah ya, kawasan-kawasan yang selalu kita mengalami banjir kilat tu, siapkan dokumen-dokumen supaya kita tidak terperangkap nanti bila banjir kilat baru kita nak cari dokumen-dokumen kita dan sebagainya. Baik.
kita kena kenal pasti antara kawasan-kawasan yang lebih selamatlah sekiranya kita berada di kawasan yang lebih tinggi risikonya kan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, sudi meluangkan masa dan sedikit sebanyak informasi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah yang boleh kita jangkakan dalam masa 2-3 hari ini. InsyaAllah hujung minggu ini akan lebih baik, tetapi kita kena bersiap sedialah. Antara mereka yang di Kuala Lumpur khususnya kawasan yang cepat naik air itu, kadang kereta tiba-tiba kita tengok dah hanyut. Jadi kerisauannya di situ. Betul kan? Kerana kita melihat bahawa keadaan cuaca sekarang, kita pun fahamlah kalau kita melihat keadaan seperti yang Cik Jailan katakan tadi, kalau kita melihat bahawa cuaca dah gelap, cuaca macam tak elok, lebih baik kita duduk di rumah dan tidak keluar di rumah untuk mengelakkan daripada kejadian yang tidak diingini berlaku. Itulah dia dugaan ya, terutama peniaga-peniaga Bazar Ramadan kan. Baru nak pasang kemah, baru nak bernafas, kemudian dah diduga dengan perkara ini. Dan pada masa sama diduga dengan ketidakpatuhan SOP dalam kalangan pengunjung. Jadi mari kita sama-sama jaga kita dan semoga apa yang kita peroleh hari ini, perkhabaran juga maklumat ini mengajar kita untuk menguruskan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya lah. Setuju. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ni kita nak cerita tentang pembaziran makanan. Asal Ramadan aja patutnya kita tahan daripada makan dan minum. Tapi makanan pula membazir. Macam mana tu? Macam mana tu? Tewas dengan nafsu, makanan bertaburan. Macam mana? Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya topik membazir makanan kerana nafsu hanya di Malaysia hari ini. Paparan DMHI minggu ini. Pelbagai persoalan tentang fidyah. Elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan. Istimewa bersama Datuk Nash. Segalanya di Malaysia hari ini 8 pagi TV3. Biasanya kalau saya sendiri biasanya saya akan bajet untuk kalau boleh habis malam ni, habiskan. Kalau tak boleh, ambil apa yang termampu saja. Nak buang makanan pun lagi tak bagus. Apa-apa je yang rasanya boleh makan tu, kita beli je lah. Yang tak boleh, macam kita tak boleh habiskan tu, kalau tak boleh habiskan, kita sedekah kat sebelah rumah ke, pergi masjid ke. Lagi senang lah, lagi bagus. Biasanya saya kalau ikut bajet, kalau bajet saya untuk buka puasa je untuk buka puasa. Kalau untuk murah, saya sekalikanlah semua. Ikut jugalah kemampuan saya. Confirm lah kena merancang juga sebab kan nak bulan puasa tak boleh juga nak membazir makanan kan. Kena buat like make sure we have banyak pahala lah, bukan membazir lah. Kalau pergi bazar Ramadan saya sebenarnya tak merancang sebenarnya lah. Tapi sebab saya tahu saya punya had pemakanan saya macam mana. Jadi saya usahakan, saya selalu buat macam mana, saya selalu akan datang bazar, saya akan pusing dulu. Lepas tu bila saya dah tahu apa keputusan saya nak makan, baru saya beli apalah. Tapi beli ikut keperluan saya je lah, saya takkan beli banyak-banyak je lah. Kalau saya beli lebih sekalipun, mungkin saya ada rancangan untuk simpan untuk sahur ke ataupun untuk budak-budak malam ke kan. Tapi selalunya kalau untuk saya, di bahagian saya tak pernah terasa pembaziran makanan lah yang saya belikan semuanya habis. As a buyer, saya sebagai kalau saya beli-beli ke apa, memang tadi sebelum I datang pun I dah plan dah I nak apa. Macam contoh, hari ni I nak nasi tomato, and then after that I'm just gonna buy a little bit of dessert because I'm gonna bake later. So untuk I memang perlu untuk kita merancang apa yang kita akan makan daripada kita main beli je. Nanti bazir. So basically that's why you need a planning sheet or whatsoever. Macam I letak kat phone and whatsoever. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Itu antara tinjauan yang sempat dibuat oleh rakan wartawan kami, Q di Bazar Ramadan Jelantah. Rata-rata yang timbul bual menyatakan mereka merancang apa yang nak beli. Cuma masih lagi kita dibelenggu dengan isu pembaziran makanan. Sebab kadang-kadang kita rancang pun, kadang-kadang nafsu tu menguasai perancangan kita. Saya nak kongsikan sedikit, seperti biasalah tiap kali Ramadan ni akan berlakunya pembaziran makanan. Tak kiralah disebabkan masak ke ataupun pembelian di bazar Ramadan dan sebagainya. Cuma kalau disebutkan menerusi laporan
daripada Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp yang sebelum ini ada menyatakan secara keseluruhan ini yang tahun-tahun yang lalu 15,000 metrik tan makanan dibuang di negara ini dalam sehari, dengan 3,000 metrik tan daripadanya adalah makanan yang masih boleh dimakan. Itu dalam seharian. Bulan Ramadan ini ketika adanya bazar Ramadan, keadaan yang sama juga dialami. Cuma tahun lepas sedikit berkurangan sebab tidak ada aktiviti makan secara terbuka dan sebagainya. Cuma kita bimbang tahun ini macam mana kerana bazar Ramadan kembali beroperasi. Saya bersama dengan Ustazah Fatimah Syarham Muhammad Nordin, pendakwah yang tidak asing lagi, untuk berkongsi pandangan buah fikiran dari perspektif Islam tentang pembaziran. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama kita tak jumpa kan? Saya selalulah jumpa Encik Ellie dalam TV. Encik Ellie lah yang selalu tak jumpa saya. Itulah dia. Rupa-rupanya Ustazah berdiam diri kerana sedang menyiapkan tesis PhD ya. Saya mohon sangat doa semua. InsyaAllah hampir di peringkat akhir dah. Semoga Allah permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustazah, kita bercakap tentang membazir makanan ini. Yalah, bila kata membazir ini sebabnya nafsu lah. Walhal bila berpuasa tu menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi kita tak kaitkan itu dengan ketika berbuka dan ketika membeli juadah ataupun memasak. Bagaimana Islam melihat situasi ini? Okey, terima kasih Encik Ellie. Dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada warga MHI, TV3, bahkan media kita yang sebenarnya bagi saya dah memainkan peranan yang cukup bagus untuk menyebarkan kesedaran dan juga pengetahuan tentang pembaziran tak bagus, bahkan kesannya pada alam sekitar dan sebagainya. Namun begitu, kita nak doa kepada Allah ni supaya kita dapat pindahkan kesedaran dan juga pengetahuan tadi kepada amalan dan sikap. Ya, betul. Jadi Islam, subhanallah, bila sebut tentang pembaziran dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26 sampai 30, Islam ajar kita seimbang. Islam ajar seimbang. Bila kita sebut pembaziran, pembaziran ni ada dua. Pembaziran material dan juga pembaziran bukan material. Pembaziran material ni termasuklah pembaziran makanan macam yang kita sebut. Bahkan pembaziran air. Yang non material, pembaziran masa contohnya. Betul. Dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu. Berikan kaum kerabatmu hak mereka. Wal miskin wa banas sabil, dan kepada orang miskin serta kepada ibnu sabil. Ibnu sabil ni contohnya pelajar yang menuntut ilmu, yang tak ada duit sangat. Wala tubadzir tabzira. Jangan kamu membazir terlalu boros. Jadi Islam suruh kita seimbang. Kita kena ada semangat memberi. Bahkan Ramadan ni kita nak mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ajwadun nas, yang lebih-lebih lagi pemurahnya pada bulan Ramadan. Ada semangat pemurah memberi, dalam masa yang sama jangan membazir. Kita tak nak membazir, kita kena rancang. Jadi dalam surah Al-Furqan, Al-Isra tadi, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi tentang innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang membazir ni saudara kepada syaitan. Dan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Syaitan ni memang tak berterima kasih, tak thank you, menolak nikmat, tak bersyukur. Jadi kita tak nak ada sikap yang seperti itu. Itulah dia. Baik. Kita dah cantik dah berpuasa bersahur dan berpuasa menahan daripada perkara membatalkan puasa. Tapi bila berbuka je seolah-olah macam apa yang kita lalui itu hilang begitu saja kerana kita mula mendekati atau menjadi sahabat kepada syaitan ni, Ustazah. Betul. Okey, apa bila Ustazah sebutkan tadi kesedaran tu sentiasa diberikan. Betul. Tapi nak diterjemahkan kepada amalan itu, bagaimana untuk kita merasai kesedaran ini supaya dapat diamalkan? Okey, tak dapat tidak kesedaran tu sentiasa perlu kita masukkan ke dalam diri kita. Pengetahuan tu selalu kita kena timba. Sebab tu saya nak ucapkan tahniah jugalah kepada penonton yang prihatin yang menonton rancangan seperti ini. Makna kata mereka prihatin terhadap isu ni. Dan dengan pengetahuan tu akhirnya membina lagi kemampuan untuk ada sikap dan juga tindakan. Bila kita renung kepada ayat yang kita baca tadi kan, ayat yang ke-20 tadi 26, 27, 28.
28 Allah SWT didik kita. Kalau kita tak ada apa nak beri kat orang, maka kita harapkan, kita minta rahmat daripada Allah dan kita bagilah kaulan maisura, kata-kata yang baik. Maknanya kata at least kita bagi wajah yang tak berkerut, ya. Kita bagi senyuman yang manis. Lepas tu dalam hati, ya Allah, kalau ada rezeki nanti nak tolong ni, nak bantu ni. Bila ada semangat, kesian ke orang, nak bantu orang. Bahkan kita tengok ramai orang ke Buluh tak ada makanan. Saya pernah tengok satu statistik oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia, ya. Hampir 21,000 orang mati kebuluran, ya, setiap hari dalam dunia ni. Jadi bila kita tengok macam tu kan, ya Allah, kita kesian ke orang. Rasa macam, tak gamak lah nak membazir-bazir ni. Ramai orang tak ada makanan. Ramai orang lapar ni. Jadi perkara ini memang kita kena berterusan untuk buat, menuntut ilmu, cetus kesedaran. InsyaAllah lama-lama kita minta pada Allah, kita akan ada kemampuan untuk amal. InsyaAllah. Okey, hari ini kita kena pegang surah Al-Isra' ni lah, ayat 26 hingga 30. 30, InsyaAllah. Okay, Ustazah akan pastinya perincikan satu persatu hingga ayat 30 lah. Dan ini mungkin yang bertadarus sudah sampai kepada surah ni, boleh highlight potongan ayat-ayat ini untuk lebih fahami apa isi kandungannya. Okey, Ustazah, tadi kita dengar beberapa pandangan. Mungkin saya juga begitu. Kadang-kadang kita fikir kita beli, tak apa, kita beli banyak, lebihannya kita bagi kawan-kawan kita ke jiran kita sampai. Tapi istilah tu lebihan, macam bila kita tak habis baru kita nak bagi orang. Bagaimana kita melihat dia, niat kita tak nak membazir, tapi seolah macam kita beri lebihan makanan. Jadi bagaimana? Okey, lebihan makanan ni sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat. Ya, satu, kita boleh kitas semula dalam bentuk buat kompos. Ya, boleh buat baca untuk tumbuhan-tumbuhan kita. Lepas tu yang kedua, kita boleh simpan dalam peti. Katakan dalam bulan Ramadan ni ada 2 juadah utama, iaitu juadah iftar dan juadah sahur. Jadi juadah iftar, juadah kita berbuka tu, bila lebih, kita simpan dalam peti. Ya, bila kita nak bersahur nanti, kita hanya perlu panaskan, itu menjimatkan masa. Jadi kita banyak ruang untuk qiyamul lail, baca Al-Quran, buat zikir-zikir, bahkan menambah ilmu, menonton video-video bermanfaat. Subhanallah. Sebab kita tak terlalu banyak masa untuk memasak lagi dan sebagainya. Betul. Ya, maknanya kalau misalnya nak bagi kepada jiran-jiran tu, kalau boleh niatkan masa beli tu. Betul. Bukan lebih tu baru nak bagi. Kan? Sebab lebih tu kalau boleh kita simpan dan kita olah kembali untuk moreh ke sahur dan sebagainya. Betul. Dan niat tu pula, kita bulan Ramadan ni, bila kita niat nak memberi makan kepada orang berbuka, kita dapat pahala puasa dia tanpa luak sikit pun puasa dia tu. Subhanallah, tu besar tu. Dapat bonus kan? Dapat bonus. Subhanallah. Ya, itulah dia. Ini satu perkara juga yang barangkali kita sebagai golongan dewasa, ibu bapa ni kurang cakna, sebab kita hanya bila mendidik anak berpuasa ni, kita tahu tentang jangan makan, jangan minum. Tapi hal-hal pembaziran ni mungkin anak kita sedang melihat kita. Betul. Jadi bagaimana untuk memastikan Ramadan itu ibadahnya bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa semata-mata, dan juga ibadah. Membazir ini juga adalah satu yang dituntut dalam Islam. Mengelakkan membazir sebenarnya dituntut dalam Islam. Betul. Sangat penting ya ibu bapa menanamkan kesedaran, menanamkan pengetahuan kepada anak-anak. Terutamanya bila kita duduk bersama. Dan bulan puasa ni syukur sangat. Bila iftar, bila sahur, kita berkumpul sama-sama. Itu rahmat yang besar dari Allah. Sambil-sambil kita mengadap makanan, kita mungkin boleh bercerita. Ya, bercerita kepada anak-anak kita. Misalnya maksud pembaziran dalam Islam apa dia? Apa yang diperkatakan oleh para ulama? Misalnya Imam Syafi'i sebut, ya, pembaziran ni bila kita belanjakan harta bukan pada jalannya. Maksudnya pada benda tak perlu pun. Imam Malik kata, ya, pembaziran ni apa? Pembaziran ni bila kita ambil harta tu daripada jalan yang benar, tapi kita guna pada jalan yang tak benar, yang bukan keperluan pun. Lepas tu kata Mujahid. Mujahid kata kalau kita ada banyak harta dan kita belanjakan di jalan benar, itu bukan membazir. Tapi kalau ada segantang ataupun secupak padi begitu, ya, kita niat nak membazir, kita buang macam tu saja, itu dikira membazir. Saya petik kata-kata ni daripada Tafsir Al-Azhar.
Yang mana Buya Hamka sendiri cerita kisah pengalaman dia masa kecil. Masa kecil dia makan kacang. Dia makan kacang tu adalah 2 biji kacang jatuh. Kacang tu ada kulit dia. Ayah dia pun tegur. Ayah dia kata, ambil 2 kacang tu makan. Kalau tak, kamu membazir. Sebab kacang tu elok lagi kan, dia duduk dalam kulit dia. Dia kata bila dia besar, baru dia boleh fikir. Lah kacang tu kalau buang macam tu saja, sedangkan masih boleh digunakan, maka kenapa tak digunakan? Jadi kita perhatikan contoh-contoh ni, perbincangan para ulama ni, sangat penting kita jaga daripada tidak berlebihan dan kita belanjakan harta untuk benda yang perlu sahaja. Sebab bila berlebih-lebihan je, jadi tak elok benda tu. Bahkan dalam wuduk pun Nabi tegur. Nabi tegur seorang sahabat bernama Sa'ad. Nabi kata, pembaziran apakah ini Sa'ad? Sebab Nabi tengok kan, kalau contoh kita sunat, basuhkan anggota wuduk 3 kali. Tiba-tiba basuh 4 kali. Tak perlu pun. Air banyak. Air banyak, betul. Sa'ad tu pun sampai pelik. Dia kata, dalam wuduk pun ada pembaziran ke? Nabi kata, hatta hinggalah dalam sungai mengalir pun. Sepatut 3 kali jadi 4 kan? Tetap membazir. Sampai gitu sekali. Diperincikan tentang perkara ini. Tapi menarik Ustaz sebutkan tadi tentang perkongsian cerita tentang pembaziran ketika berhimpun untuk iftar dan sebagainya kan, kepada anak-anak supaya sedar. Contoh cerita Buya Hamka tu sangat menarik. Bermakna ia bergambaran tarbiyah Buya Hamka hebat pun daripada ayahnya juga. Subhanallah, betul. Hebatnya. Kita buka talian 0377261603 kalau anda ingin bertanyakan sebarang soalan ataupun mungkin pandangan berkaitan bagaimana nak mengelakkan pembaziran terutamanya di bulan mulia bulan Ramadan ini. Boleh kongsi dengan kami 77261603. Okey, Ustazah, bila kita bercakap tentang pembaziran, ada dalam kalangan kita ni yang juga berniat untuk memberi sedekah, terutamanya kepada pusat-pusat kebajikan. Ada kalanya ada lambakan. Kan? Jadi makanan ataupun apa-apa yang disedekahkan itu terbazir begitu saja. Jadi situasi ini bagaimana Ustazah? Okey, sebab tu penting kita mengkaji terlebih dahulu. Contoh kita nak bagi kepada gelandangan kan, kita kena mengkaji, kena bertanya kepada orang-orang berautoriti yang ada sekitar itu supaya tidak berlaku begitulah lambakan, pembaziran. Sama jugalah ke tempat-tempat yang lain tu, memang kita perlu study sikit dulu. Baru kita lakukannya. Maknanya bukan hanya kita niat nak sedekah, kita tinggalkan begitu saja. Yang penting saya dah dapat pahala niat dan aktiviti sedekah tu. Maknanya perlu buat kajian juga supaya apa yang kita beri itu tidak dibazirkan. Betul. Kalau perhatikan surah Al-Isra tadi pun, bila kita baca lanjut lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita supaya kita ni bijak, seimbang. Kita jangan kedekut dan kita pula jangan pergi bazirkan, pergi belanjakan harta kita macam tu saja sampai akhirnya kita pula yang meminta-minta. Sampai kita pula yang tak ada. Jadi apa-apa pun kena berancang. Dalam harta kita pun kita kena ada at least 3S. 3S 3S. S pertama kita spend. Kita spend, kita bagi nafkah keluarga, kita belanjakan untuk perkara yang perlu, kita buat modal ke spend S yang kedua kita sedekah. Sedekah ni pula ada sedekah wajib dengan sedekah sunat. Sedekah wajib termasuklah zakat kita. Ramadan ni ada zakat fitrah. Jangan kita lupa. Dan S yang seterusnya adalah kita save. Kena ada juga simpan, berjimat cermat. Ini SOP bulan Ramadan lah ni. Ataupun sebenarnya setiap hari pun di luar Ramadan pun kan. Spend, sedekah and save. Sedekah tu menjadi sebagai amalan kita. Dan cuma kadang-kadang konsep sedekah tu kita kurang jelas. Kita hanya sedekah saja tanpa memikirkan sampai ke mana dan pihak itu memanfaatkan ataupun tidak kan. Dalam kata lain, dia pembaziran yang tidak disengajakan lah Ustazah. Okey, dan kita bercakap tentang sekarang ni PKP ni sepatutnya bila keadaan lebih diperketatkan, sepatutnya itulah masa untuk kita berupaya untuk mengawal. Tapi bila bazar Ramadan pun kita dengar dibimbangi ketidakpatuhan. Jadi menampakkan macam kalau boleh semua orang nak datang, semua orang nak beli sebab takut tak dapat menikmati juadah berbuka tu. Bagaimana untuk kita menyantuni situasi PKP ini dengan kelonggaran yang diberikan supaya bila kita pergi ke bazar Ramadan tu, kita tahu apa kita nak beli dan kita fikir orang lain juga supaya keadaan itu murni lah di kawasan dan tidak dibimbangi adanya kluster-kluster baharu dan sebagainya. Okey, betul. Saya pun setuju sangat. Ramadan ni dia melatih kita la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa.
Takwa tu sikap hati-hati, ada Allah yang perhati, kita rasa begitu kan. Dan takwa itu juga dia melatih kita meyakini yang kita mampu mengubah kebiasaan. Kebiasaan kita makan, kita minum, ya, kita bersama dengan suami, ya. Tapi bila siang hari bulan Ramadan, kita mampu untuk tidak makan, tidak minum dan menahan godaan nafsu bersama dengan suami. Jadi kita pun nak ada semangat tu jugalah. Bila ada SOP, ada benda-benda yang tak biasa sebelum ni kan. Dan sebenarnya kita dah pun dibiasakan sejak beberapa tahun ni. Dan kita nak rasa insya-Allah kita kuat, kita boleh buat. Kita nak bantu diri, bantu masyarakat. Kita ada akhlak hidup bermasyarakat yang tak fikir diri kita seorang saja, tapi fikir semua orang, sayang alam sekitar. Ya, maka dengan tidak membazir, Syekh Al-Qardawi pun ada sebut dalam bukunya Kesederhanaan dalam Islam, itu salah satu akhlak. Ya, akhlak hidup bermasyarakat yang perlu kita bentuk. InsyaAllah. Okey, saya terfikir tentang perkara ni. Antara nikmat bulan Ramadan adalah nikmat berbuka puasa itu saja kan? Betul. Jadi kalau kata macam kalau tak makan sedap-sedap, tak beli juadah yang dijual itu macam kufur nikmat, Ustazah. Bagaimana nak memperbetulkan konsep ini? Okey. Kita tahu yang bila mana kita berbuka puasa, kita bersegera untuk berbuka, kita dalam kebaikan. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak maksudkan kita kena menyantap banyak-banyak, menyantap sedap-sedap. Ya, sekurang-kurangnya kita keluar daripada keadaan berpuasa kepada berbuka, masukkan sesuatu ke dalam tekak kita. Ya, yang Nabi tunjuk, masukkan tamar ataupun air. Dan kita tengok kalau pergi tengok pamphlet dekat hospital-hospital pun ya, dicadangkan eloknya kita bezakan antara iftar berbuka dengan makan malam. Kita nak bagi perlahan-lahan kan perut kita menerima, ya, maka kita berbuka dulu dengan benda yang ringan dulu, buah-buahan, air, tamar, sangat baguslah. Ibn Al-Qayyim pun ada sebut dalam Zadul Ma'ad. Dia kata buah yang manis, tamar ni bila masuk memang memudahkan pencernaan dan banyak faedah untuk tubuh badan kita. Dan air tu dia bantu organ dalam kita kan nak serap khasiat gizi makanan. Jadi Nabi ajar sangat sederhana bab makan ni. Dan kita lepas iftar tu kita pergilah eloknya solat maghrib dulu berjemaah satu keluarga. Lepas tu kita tengok makanan tu, kita makan ikut keperluan kita. Ambil sekadar yang kita boleh. Yang lebih tu boleh simpan tadi, boleh buat kompos. Ya, kalau betul-betul ada lebihan, boleh bagi burung ke. Kalau kat kampung bagi ayam itik. Betul. Itu istimewanya duduk di kampung kan. Tidak terbazir makanan dan tidak berlonggok begitu saja. Tapi apa pun seperti saya sebutkan, boleh buat baji kompos kan. Betul. Ya, itu antara inisiatif yang kita boleh laksanakan. Kita ada soalan daripada penonton di talian ke penerbit? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Nama saya Farhan. Farhan. Dari Kuching, Sarawak. Baik, silakan Farhan. Okey. Ya, Ustazah, ada satu soalan berkenaan dengan budaya moreh kita dalam kalangan masyarakat kita. Berkenaan dengan isu yang dibincangkan hari ini, isu pembaziran kan. Kadang-kadang kita makan masa moreh itu untuk mengelakkan pembaziran makanan-makanan yang tak habis setelah kenyang berbuka. Dan kita pun dah simpan tepilah untuk sahur. Tapi makanan masih banyak. Dan pada masa yang sama, moreh juga bagi saya agak kurang baik lah. Sebab kita tak digalakkan untuk makan and then tidur right after makan. Apa pendapat Ustazah berkenaan budaya moreh tersebut? Adakah ia patut ataupun macam mana? Okey. Ni konsep moreh ni. Soalan yang baik sebenarnya sebab kadang-kadang kita lepas berbuka tak nak membazir. Kita tak nak membazir kan. Tapi itulah istilah moreh tu maknanya makan juga kan. Makan juga sebelum tidur. Baik. Okey Farhan, terima kasih kita dengar jawapan dari Ustazah ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini soalan yang menarik Ustazah. Betul. Moreh ni biasanya makan lepas tarawih lah. Ya, betul. Tarawih 8, tarawih 20. Biasa kalau dulu-dulu masjid sediakan bubur lambuk, kuih-kuih dan sebagainya. Jadi encik kita ni tanya, kalau tak makan membazir tu, dah simpan siap-siap dah untuk sahur. Tapi banyak lagi lebih. Dan kalau makan pula, katanya kalau ikut kesihatan, sebelum tidur tak elok makan. Tak elok makan. Kan? Pasal nanti kita susah bangun qiyam. Jadi bagaimana kita nak bersikap seimbang, sederhana dalam isu ni kan.
saya cadangkan pihak-pihak masjid perlu mengenal pasti jugalah, ya, masyarakat sekitar tu, sebab ada juga yang jenis jauh hatinya daripada masjid. Jadi mungkin kita boleh beri makanan-makanan tu, bungkus, packing, kirim dekat jemaah-jemaah ni, kenal pasti jiran-jiran, ya, untuk tolong pas. Dia mungkin sangat gembira, ya, bila dapat makanan-makanan tu. Namun budaya Moreh tu bagi saya seimbanglah, nak kata buruk tak juga, sebab kita pun perlu sikitlah makan tu, dan boleh jumpa sesama jemaah. Kalau lepas tarawih tu kan, masa Moreh tu seronok, boleh ta'aruf, boleh tanya khabar, tanya keadaan keluarga mereka dan sebagainya. Cuma pihak masjid lah kena satu seimbang untuk tengok sejauh mana perlu disediakan Moreh tu, banyak mana kan. Tak cukup tak apa makan sikit seorang. Kalau lebih-lebih tu kena fikir alternatif untuk buat something. Kalau boleh Mila, kalau dapat dibuat menu-menu yang ringkas-ringkas kan, bukan makan berat, nanti macam dah buka puasa dah iftar pun berat, lepas tu Moreh pun macam iftar. Ini itu kesederhanaan yang boleh dilaksanakan, ya, bukan hanya dalam kalangan karya ataupun jemaah, tetapi juga pihak penganjur solat tarawih di masjid dan surau dan sebagainya. Ustazah, akhir sekali pesanan kepada muslim-muslimat yang sedang mengharapkan Ramadan kali ini sempurna, insya-Allah, silakan. Okey, buat diri saya sendiri juga dan semua yang saya muliakan, yang saya sayangi, kita nak melalui Ramadan ini dengan sikap yang seimbang. Ya, pengurusan harta kita ada yang kita berikan, kita pemurah, kita tidak membazir, ya, kita berjimat cermat juga, kita merancang, ya, dan kita belanja ikut keperluan. Insya-Allah hidup kita akan lagi tenang. Sebab kalau kita tak amalkan kaedah yang betul, lepas kita dah dapat pengetahuan, nanti kita stres, bawa kesan dalam kehidupan. So, mudah-mudahan semua kita faham dan menghayati apa yang Ustazah kongsikan hari ini. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih juga. InsyaAllah boleh jemput lagi lepas ni, ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah Fatimah Syarah Muhammad Nordin, pendakwah bersama kita, berkongsi pandangan dan juga perkara-perkara kita harus tahu tentang pembaziran makanan, terutamanya di bulan Ramadan ini. Okey, nak berehat seketika, selepas ini bersama dengan rakan tugas untuk perkongsian lanjut, nak bercerita juga dan juga nak memahami situasi SOP di Bazar Ramadan. Semuanya di MHR seketika nanti. Masih bersama kami di Malaysia hari ini, dan tentunya banyak lagi pengisian dan antara yang kita kongsikan juga yang boleh diwara-warakan kepada anda semua. Okey, kita ada perkongsian ini mengenai topik perbincangan menarik serta mendapatkan pelbagai informasi bersama Cool FM Haiza. Okey, anda boleh follow dan juga like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Khamis 15 April 2021 bermula 12.30 tengah hari. Dan saksikan figurah hebat di Malaysia, antaranya kita ada Ustaz Haryanto Riza Rokman, penceramah bebas, dan kita juga ada Datin Paduka Cik Asma yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Orphan Care Foundation, dan ramai lagi bagi membincangkan topik berkenaan isu anak angkat, dan tajuk perbincangannya nanti adalah hukum mengambil anak angkat lain jantina. Individu bertuah berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai. Anda boleh dapatkan info lanjut di www.coolfm.com.my. Itu dia antara topik yang menarik mengenai hukum mengambil anak angkat berlainan jantina. Dan seterusnya ada perkongsian menarik juga. Ini mengenai kalau anda yang berani dan ingin menguji mental dan juga fizikal serta menimba pengalaman yang luar biasa, mari sertai Generasi Z musim kedua. Syarat-syarat penyertaan, anda perlulah berumur antara 10 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan fasih berbahasa Melayu. Dan peserta perlu merakamkan video berdurasi 1 minit. Anda perlu memperkenalkan diri sendiri dan juga anda perlu menceritakan pengalaman yang paling mencabar yang anda pernah alami di dalam video tersebut. Dan video yang anda rekod itu perlu dihantar sebelum 24 April beserta maklumat peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan MyKid, nombor telefon dan juga alamat. Anda boleh emailkan semua itu, video anda ke generasiz@tv3.com.my atau anda juga boleh muat naik di Facebook atau Instagram dan tag TV3 Malaysia beserta hashtag Generasi Z musim kedua, juga hashtag
saya nak jadi wira Zack. Ini kepada anda yang inginkan, sukakan cabaran, berani dan mahu menguji ketahanan mental dan juga fizikal anda. Itu dia. Umur 10 tahun ke atas. Ya, 10 tahun hingga 12 tahun saja. Kan? Anak-anak kecil, ibu bapa yang rasa macam anak-anak kecil tu macam dia mempunyai confidence, keyakinan, mungkin boleh memastikan mereka memasuki dan mendaftar serta-merta secepat mungkin. Betul, inilah masanya. Betul. Tadi kita macam dah berborak berkenaan dengan SOP di Bazar Ramadan dan sebagainya. Ini antara yang dilihat di paparan akhbar. Tapi kita telah pun menghantar antara wartawan-wartawan kita untuk melihat sebenarnya apakah situasi sebenar dan tinjauan mereka. Adakah sebenarnya pengunjung dan pengendali dan juga peniaga di sana benar-benar menjaga ataupun melupakan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Mari kita saksikan. Walaupun masih lagi ada 1 bulan untuk Ramadan, tetapi beberapa persediaan perlu dilaksanakan sekarang. Pada 16 Mac lalu, kerajaan mengumumkan kebenaran untuk Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri beroperasi pada tahun ini. Ia sememangnya memberi sinar baharu kepada para peniaga bazar yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sebanyak 65 lokasi Bazar Ramadan yang dibenarkan beroperasi pada tahun ini. Dan hari ini, hari kedua kita berpuasa, saya berada di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang, Kampung Baru, Kuala Lumpur untuk melihat situasi dan pematuhan SOP di Bazar Ramadan ini. Berbeza dengan tahun sebelum ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, menyediakan sebanyak 150 petak gerai Bazar Ramadan di Kampung Baru. Namun, pada tahun ini, hanya 105 tapak gerai sahaja yang ditawarkan. Menurut SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, MKN, Bazar Ramadan hanya dibenarkan menjual makanan dan minuman sahaja dan waktu beroperasi dibenarkan bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Kebenaran ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada orang ramai untuk membungkus juadah berbuka puasa selepas tamat waktu bekerja. Gembira lah sebab tahun lepas tak ada kan. So tahun ni macam meriah lah sikit. Bimbang tu of course lah, memang kena bimbang kan sebab dengan pandemik apa semua tu kan. Tapi memang tak ada pilihan lain, memang sebab balik kerja dah penat kan. So memang kita beli je lah. Kalau balik kerja tu kan, lepas macam balik daripada bazar, kita balik mandi terus lah, basuh tangan, sanitize semua macam tu lah. Memetik laporan harian Metro 14 April 2021, tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang gagal mematuhi SOP ketika berada di Bazar Ramadan. SOP yang ditetapkan tidak hanya perlu dipatuhi oleh pengunjung, malah ia turut terpakai kepada peniaga Bazar Ramadan. Hasil tinjauan, terdapat beberapa kegagalan pematuhan SOP antara penganjur, peniaga dan pengunjung. Segelintir peniaga tidak memakai pelitup muka dengan betul dan hanya meletakkan di paras dagu sahaja ketika mengendalikan juadah. Selain itu, beberapa orang pengunjung juga mengabaikan penjarakan fizikal apabila menunggu giliran untuk membeli juadah. Buat masa ni okey lah, tak ada lagi yang terlalu ekstrim langgar SOP kan. Kalau ada pun yang langgar, mungkin kita akan tegur, direct ke mungkin. Macam tu lah. Turut membimbangkan, tali penghalang tidak dipasang sepenuhnya dan hanya diletakkan di pertengahan tapak bazar. Hal ini menimbulkan kekeliruan kepada pengunjung mengenai aliran keluar masuk bazar yang betul. Kita perlu tegurlah sesama kita supaya kerajaan tidak menarik balik apa yang telah diberikan sekarang kan. So kita kena hargailah apa yang kerajaan dah bagi. Jadi kita kena patuhi SOP. Kerajaan memenuhi pelbagai permintaan rakyat termasuk membenarkan berniaga di Bazar Ramadan. Kini, tiba giliran peniaga dan pengunjung untuk mematuhi SOP yang ditetapkan bagi memendung penularan kes COVID-19. Baik, itulah tadi tinjauan wartawan kami Puteri Alia yang melihat inilah dia hakikatnya masih terdapatnya kegagalan mereka untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan ini kalau kita tak melihat ialah pengubahsubayan dalam keadaan kita mematuhi ini,
kita risau terdapatnya kluster kalau tak menjaga. Betul. Acap kali ditekankan kepada kita semua supaya sentiasa mematuhi SOP. Malah terdapat beberapa SOP yang digariskan telah dikeluarkan oleh pihak MKN sendiri agar kita sentiasa patuh dalam kita usaha mengelak penularan wabak COVID-19 dan kita tak nak tercetusnya kluster pada bulan Ramadan ini. Dan untuk kita memahami lebih lanjut mengenai SOP, apa yang digariskan sebenarnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebenarnya pada Bazar Ramadan ini, kita akan bersama dengan pengarah bahagian pengurusan krisis negara Majlis Keselamatan Negara iaitu Encik Hamzah Ishak yang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, apa khabar Encik Hamzah? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Encik Hamzah, pastinya ramai yang nak tahu walaupun sudah dimaklumkan mengenai SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN sendiri. Mungkin Encik Hamzah boleh terangkan kepada kita semua di Malaysia hari ini apa SOP sebenarnya yang digariskan oleh pihak MKN terhadap peniaga dan juga pengunjung Bazar Ramadan ini nanti. Terima kasih. Seperti mana kita sedia maklum, tahun ini merupakan tahun kedua umat Islam di Malaysia dan juga seluruh dunia menyambut Ramadan dalam suasana pandemik COVID-19. Kebenaran aktiviti Bazar Ramadan adalah berdasarkan kepada SOP yang telah dikeluarkan pada 29 Mac 2021 yang lalu. Dan aktiviti ini hanya dibenarkan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pembelian dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Seperti mana sedia maklum, masa yang ditetapkan oleh kerajaan bagi Bazar Ramadan adalah dari pukul 3 petang sehingga 8 malam. Manakala dari segi jualan pula adalah dari segi bungkus sahaja, take away, dan hanya makanan dan minuman sahaja. Secara amnya, SOP ini boleh diakses dalam laman web MKN dan ia menetapkan 4 tanggungjawab kepada 4 pihak tertentu. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi PBT, pihak berkuasa tempatan, ia hendaklah mengenal pasti lokasi yang sesuai bagi Bazar Ramadan, bagi tujuan kawalan keselamatan, pengurusan lalu lintas dan juga pembersihan. Begitu juga dengan pemantauan. Manakala dari segi pihak penganjur, adalah penting untuk menyediakan plan lokasi yang menunjukkan maklumat yang jelas, susun atur, tanda jarak antara gerai, menentukan kedudukan petak gerai dan juga lokasi, selain memastikan pematuhan SOP kepada peniaga dan pengunjung. Begitu juga membuat kawalan keluar masuk. Kalau kita lihat, perlu ada penjarakan fizikal 1 meter, menyediakan QR code, MySejahtera ataupun buku secara manual dan yang pentingnya menulis dengan nama dan nombor telefon yang betul dan boleh dibaca. Begitu juga perlu meletakkan hand sanitizer. Bagi peniaga pula, kita meletakkan bahawa mereka ini hendaklah sihat tubuh badan, mengambil suhu badan setiap hari, suhu di antara 37.5 darjah Celsius di atas tidak dibenarkan dan mereka yang mempunyai simptom sakit tegak dan sebagainya juga kita tidak benarkan. Selain daripada itu, mereka ini diwajibkan memakai face mask yang betul, apron pakai buang dan juga sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah pengunjung. Inilah yang banyak kita terima ulasan, aduan. Bagi pengunjung ini, mereka perlulah melaksanakan amalan protokol kesihatan. Iaitu pengunjung ini hendaklah memakai face mask, menjaga penjarakan fizikal, sentiasa membasuh tangan, sanitasi dan sebagainya. Okey, baik. Itu adalah antara SOP yang dinyatakan. Encik Hamzah, bagaimana pula pihak MKN sendiri ingin memastikan supaya pengunjung yang mengunjungi Bazar Ramadan ini dan ataupun keadaan situasi operasi Bazar Ramadan ini berada pada tahap yang terkawal, kerana kita melihat 2 hari lepas pelaksanaan Bazar Ramadan ini menyaksikan bahawa ramai pengunjung yang tidak patuh terhadap SOP, ramai bersesak-sesak dan sebagainya. Jadi bagaimana ingin mengawal situasi ini daripada kita ada banyak hari lagi menuju ke Syawal ini. Jadi pastinya Bazar Ramadan akan diadakan lebih kurang 28 hari lagi. Jadi bagaimana untuk mengawal situasi sebegini? Ya, kita membuat penilaian daripada masa ke masa pelaksanaan SOP ini. Dan dari pemantauan pejabat MKN negeri dan juga orang awam mendapati bahawa ada ketidakpatuhan di kalangan pengunjung, peniaga, bukan semua Bazar Ramadan tetapi di beberapa Bazar Ramadan. Jadi kita ingin mengingatkan dan menarik perhatian sekali lagi supaya mematuhilah SOP yang ditetapkan
supaya kita elakkan adanya kluster bazar Ramadan, begitu juga bufet Ramadan. Dan dalam hal inilah peranan PBT, penganjur, peniaga dan juga pengunjung adalah penting. Dan yang penting juga kalau pengunjung itu kita minimalkan masa berada di sana. Janganlah sampai satu keluarga pergi beramai-ramai, dan juga kalau boleh pengunjung itu dah ada list apa yang nak dibeli dan di gerai mana yang nak dituju. Itu antara langkah-langkah kita, dan insya-Allah dalam sedikit masa lagi ketidakpatuhan itu akan kita dapat atas. Difahamkan juga bahawa penganjuran majlis berbuka puasa dibenarkan seperti bufet Ramadan di hotel, restoran dan juga premis makanan. Jadi mungkin Encik Hamzah boleh terangkan antara SOP yang perlu dipatuhi kepada mereka yang ingin mengunjungi ataupun berbuka puasa melalui bufet Ramadan ini. Ya, MKN juga telah menyediakan SOP majlis bufet berbuka puasa bagi kawasan sama ada di hotel ataupun di dewan-dewan dan juga sebagainya. Dan SOP tersebut telah menyatakan dengan jelas bahawa boleh diadakan di kawasan TKPP dengan kapasiti tetamu pelanggan adalah mengikut saiz ruang dan jarakan fizikal. Manakala bagi kawasan PKPB, majlis berbuka puasa juga adalah dibenarkan dengan kapasiti kalau misalnya kata di ruang majlis dewan 50% daripada ruang tersebut, dan bagi restoran, kedai makan, coffee house mengikut saiz ruang dengan penjarakan fizikal. Dari segi waktu pula, waktu operasi kedai menyediakan berbuka puasa ini dan juga sahur kalau ada, mengikut syarat lesen ataupun permit perniagaan. Sebenarnya kerajaan tidak menghadkan bilangan pelanggan di dalam restoran, kedai makan, kerana ianya selaras dengan SOP Perintah Kawalan Pergerakan sedia ada, di mana dine-in mengikut ruang dan penjarakan fizikal. Dalam hal ini, majlis berbuka puasa secara berkumpulan sebagai contoh dalam restoran itu adalah dibenarkan dan bertakluk kepada SOP yang berlaku. Baik, Encik Hamzah, kita ingin tahulah sebenarnya antara mereka yang mungkin sedikit sebanyak ingin tahu langkah selanjutnya untuk memastikan kepatuhan SOP di setiap peringkat. Adakah MKN akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, dan mungkinkah kita akan melihat antara mereka kalau tidak patuh SOP akan dikenakan denda di bazar Ramadan dan sebagainya? Adakah ini antara satu perangkaan dalam perancangan, Encik Hamzah? Ya, sebenarnya bukan saja SOP Ramadan ataupun SOP berbuka puasa bufet ini kita berkerajaan. Lain-lain SOP juga masih lagi kita membuat pemantauan dan penguasaan. SOP majlis sosial, sukan dan juga sebagainya. Cuma dalam tempoh Ramadan ini, upah diberikan kepada bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, berbuka puasa dan sebagainya. Memangnya MKN melalui MKN negeri mempunyai jawatankuasa task force pematuhan SOP dengan kerjasama PDRM, Kementerian Perdagangan dalam hal ehwal pengguna untuk sentiasa memberikan kesedaran. Kita memberikan kesedaran supaya mereka patuh, dan apabila beberapa kali tidak dipatuhi, maka tindakan seperti kompon perlu dilaksanakan. Dan untuk makluman juga, mulai malam 14 bulan, pihak PBT telah diturunkan kuasa untuk memberikan kompaun kepada mana-mana ketidakpatuhan SOP. Ini bukan saja SOP Ramadan, tetapi juga SOP seperti pasar malam, pasar tani dan juga sebagainya. Baik. Itu dia, saya kira penerangan mengenai SOP Bazar Ramadan dan juga premis makanan yang cukup, kata orang tu cukup lengkaplah daripada Encik Hamzah Ishak. Terima kasih banyak-banyak Encik Hamzah kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, terima kasih juga TV3 kerana menjemput MKN. Baik, terima kasih. Itu dia Encik Hamzah Ishak yang merupakan pengarah bahagian pengurusan krisis negara Majlis Keselamatan Negara. Penting kan Sofia sebenarnya untuk kita sentiasa mengingatkan bukan saja diri kita, malah orang sekeliling kita supaya patuh kepada SOP. Lagi-lagi kalau sekarang kan bulan Ramadan kita ingin mengunjungi bazar Ramadan dan sebagainya, seperti yang dikatakan tadi, kita kena buat list siap-siap dekat rumah apa yang kita nak beli supaya kita tidak, orang kata, menghabiskan banyak masa di bazar Ramadan tu. Menu Ramadan dan buka puasa tu kita setkan dulu supaya tak buang masa, dan mungkin bagi mereka yang menjadi penganjur tu, kita boleh tetapkan seseorang yang berada di setengah kawasan tu, kita teriklah. Okey, jaga SOP. Betul. Jaga jarak. Mungkin itu sedikit peringatan. Kan, seorang nak masuk tu jangan lebih 30 minit. Betul. Itu antara langkah ekstra lah ataupun yang boleh kita lakukan untuk memastikan semua terjaga. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan artis kita iaitu Hail Husaini.
Jendela hidup ini berjenangan emosi manusia. Perkenankan simpati, mampukah diobati manusia. Hampa kesabaran tika diselimut kedukaan, terduga sementara. Dunia dijabar tanpa nuraka, namun iman atasi segala. Dunia disetuhi nastapa, namun hadapinya dengan sabar. Yang lemah menangisi, dibelas kasihani manusia. Hampa kesabaran tika diselimut kedukaan, terduga sementara. Dunia dijabar tanpa nuraka, namun iman atasi segala. Dunia disentuhi nastapa, namun hadapinya dengan sabar. Terima kasih. Wow. Pertaruhan terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Depan sikit. Ya. Okey, Masih siapa bertenaga sangka pagi ni? Masih bertenaga. Masih Hari bertenaga. 3 Ramadan. Ya. Masya-Allah. Siapa yang pilih tajuk perkataan Nuraga tu? Saya sendiri. Mana awak jumpa? Saya jumpa tak ada dah. Sebenarnya perkataan tu dah lama sebenarnya orang guna, cuma dia jarang digunakan untuk alaf baru ni. So kita gunakan balik perkataan Nuraga. Banyak Nuraga, kita ada jenang yang mungkin orang tak tahu apa sekarang. Tahu jenang? Tidak, baru nak tanya maksud jenang. Okey, contohnya lirik dia jendela hidup ini berjenangkan emosi. Okey. So adalah jendela hidup kita, dia bertiangkan emosi. Mempunyai bahasa yang kata orang tu menggunakan ayat yang cukup mendalam katanya. Bukan macam ayat kita, ayat biasa-biasalah. Dan menggunakan perkataan-perkataan yang ada dalam kamus tapi kita tak pernah guna. Betul. Kita jarang guna untuk zaman sekarang. Dan Nuraga Termasuklah ni Nuraga. maksudnya simpati. Simpati Belas ataupun kasihan. belas kasihan. Betul. Jadi temanya untuk lagu ni macam mana? Tema lagu ni lebih kepada kerohanian, kemanusiaan. Sebab saya rasa dalam banyak-banyak genre saya buat, ini adalah antara genre yang agak mencabar untuk saya. Dan alhamdulillah lah benda ni, projek ni berjalan dengan lancar sebenarnya. Dan difahamkan bahawa Nuraga ni dah ada tahun 2020, tahun lepas lagi. Tapi kenapa baru 2021 dikeluarkan? Dia sebenarnya ikut masa yang bersesuaian kalau nak ikutkan. So saya rasa saya dan tim saya dah plan untuk Nuraga ni akhirnya dikeluarkan untuk tahun ini. Saya tertariklah bila Hel sebut projek paling mencabar. Di mana yang mencabarnya? Banyak sebenarnya. Okey, banyak antaranya mencabar daripada segi nyanyian, sebab nyanyian saya seorang artis, saya selalu menyanyikan lagu-lagu pop ataupun lagu yang lebih mudah. Macam catchy. Macam lagu Nuraga ini dia perlukan emosi ataupun lenggok-lenggok yang bersesuaian untuk membelai lagu ini lagi. Kedengaran seperti lagu nasyid kan? Tak nak kata macam jalan nasyid pun ia juga.
kalau tak pun tak juga. Kan? Dia bercampur sebenarnya. Tapi saya kalau nak ikutkan sebab saya memang dapat saya cakap macam-macam genre saya dah cuba. Cuma daripada segi elemen macam ada sedikit nasyid ataupun lebih lagu-lagu kemanusiaan itulah. So saya tak pernah try, so saya buatlah lagu Nuraga. Adakah dengan hasil karya ini melengkapkan hasil karya Hel sebelum ini yang merasakan okey ini adalah satu buatangan yang memang sedap untuk diberikan kepada para peminat? Most of the feedback semua kata mereka suka akan lagu ni. So which is I'm happy to hear that. Tapi kalau nak ikutkan lengkap tu saya rasa saya tak pernah lengkap. So because I always gonna try something new untuk melengkapkan lagi saya punya ni. So lepas ni mungkin lagu kemanusiaan saya dah lepas, mungkin lepas ni saya pergi ke arah lain pula. Betul, hip hop ke dan sebagainya kan. Jadi okey, Hil terkenal sebagai seorang komposer yang melahirkan karya-karya yang hits. Buat lagu je mesti hits. Jadi adakah Nuraga ini bagi Hil satu pertaruhan yang bakal meletup seperti lagu-lagu sebelumnya? Saya buat lagu tu masalah saya. Saya tak pernah letak satu benchmark ataupun ni because saya tak nak stres bila saya dalam bekerja. So bila saya buat lagu tu even untuk artis-artis lain pun saya akan cakap benda yang sama. Bila saya buat lagu kadang-kadang ada rezeki, ada tak ada rezeki kita buat lagi. Betul. So kalau macam saya lebih kepada niat. Niat saya nak buat lagu ini untuk berkongsi dengan apa yang terjadi dengan dunia kita sekarang dalam lagu ini kepada orang di luar sana. Tapi dalam lagu-lagu yang dihasilkan, ada tak terdetik lah sama ada diperkatakan kepada rakan-rakan yang sedang buat arrangement tu, ini boleh hit ni ataupun buat je dulu? Buat dulu. Okey. Buat dulu. Yang hit tu belakang cerita. Sometimes tapi masa buat tu ada tak rasa macam lagu ni boleh pergi ni? Saya rasa kebanyakan lagu-lagu yang saya buat tu semua bila buat tu of course lah kita akan ada rasa macam mungkin lagu ini lebih senang dihadam ataupun didengari oleh orang luar. Tapi kadang-kadang ada yang jadi, ada yang tak jadi. Sometimes benda yang kita predict jadi tu tak jadi. Benda yang kita tak predict tu kita rasa macam 5 minit kita buat lagu ni tiba macam, weh, jadi pula. Dia tak adalah formula tertentu. Dia tak ada formula tertentu. Dia bagi saya benda tu semua rezeki. Kalau ada dah sampai lagu tu sampai lah. Sabar itu ataupun memang merendah diri lah. Tak ada. Music video dia bagaimana? Music video ni special. Saya rasa ini adalah antara music video saya yang paling simple. Simple di belakang takbir bukan di dalam bila tengok ni sebab dia hanya fully green screen. Daripada awal sampai habis. Green screen dia sebesar petak kita ni. So tapi credit to my team lah. Saya punya teammate untuk buat compilation. Music video yang agak lain daripada yang lain. Apa yang saya pernah ada sebelum ini. Memaparkan apa yang terjadi di dunia. Betul. Saya sedang cuba mencontohi Hel Husaini cara berpakaian simple. Pakai kemeja dengan seluar pun dalam video muzik pun menjadi. Betul, minimalistik. Habis-habisan, betul. Kita kalau pakai itu dah selekeh tu. Tapi awak tidak sedemikian. Kita beria kan nak nampak macam tu. Tak nak nampak effortless tu. Adakah ini effortless betul ataupun ini pun memang kena rancang betul-betul pemakaian ni? Saya sebab untuk music video macam ni tak enak untuk saya nak berpakaian yang so saya rasa minimalis tu lebih padan dengan. Betul, saya rasa dia dikurniakan dengan satu aura yang walaupun ber-t-shirt kosong sekalipun masih kelihatan elok. Contohnya macam semi-final muzik hari tu. Dia kosong je. Masih kelihatan hello hello. Hello lagi. Hello. Tu boleh jadi mungkin menjadi lagu lepas ni. Hello. Tak, kenapa saya cakap ini sebab lagu duet dengan Dayang pun yang lagu klasik tu apa Berindam Jiwa pun pakai macam ni juga kan? Ya, betul. Berindam Jiwa. Kita memang penat untuk dress up ke apa? Tak ada. Saya rasa bila ada masa yang sesuai saya perlu pergi minimal, saya pergi minimal. Ada masa sesuai yang saya perlu dress up untuk ni ikut tema lah. Kesesuaian lah. Kita melihat tahun inilah 2020 sehingga 2021 ni tahun yang agak sibuk untuk Hel juga. Alhamdulillah. Kan? Bagaimana kita melihat di antara mereka ramai yang terkesan dalam industri muzik, tapi Hel tetap mampu untuk berjuang untuk mewakili semua. Jadi bagaimana perjalanannya bagi Hel setakat ni? Okey, bagi saya tak adalah macam nak cakap apa, tapi alhamdulillah so far untuk karier saya, kejayaan saya sepanjang apa yang kita alami ini saya boleh katakan alhamdulillah. Dan sama juga seperti rakan-rakan saya yang lain. Bila saya selalu cakap dengan diorang, every time kalau ada apa-apa rezeki yang masuk just appreciate and just do it.
Because peluang ini kadang-kadang bila dia datang, mungkin kita rasa macam alah macam ni je ke yang datang, tapi orang lain mungkin akan rasa mahu berada di tempat kita. So bagi saya just alhamdulillah lah. Jangan persoalkannya. Betul. Betul. Tahun ni Raya Hil ada tak apa-apa buatangan untuk peminat tahun lepas? Raya ni. Saya tak sabar nak sebab lagu Raya Hil Husaini tahun lepas saya repeat banyak kali. Oh ya ke? Itu antara lagu peminat. Alamak. Untuk Raya tahun ni? Untuk Raya tahun ni sebenarnya saya banyak kolaborasi dengan a few brand untuk ni lah. Tapi untuk diri saya sendiri, saya masih kekal lagi dengan lagu Raya lama. Biar dia berkumandang di telinga orang tu. Selalu biar lagu tu jadi evergreen jugalah kan, antara lagu Raya lain kan. Masih dah boleh repeat lah tahun ni. Kena lagi repeat. Kena repeat. Okey, kita ada panggil. Masih Italian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Soalannya? Soalannya adalah sekarang ni apa nasihat Hil terhadap macam mana cara kita untuk kita dalam industri dan berdisiplin dalam industri. Soalan wajar tu. Macam nak berdisiplin dalam industri ni, maknanya terus berjaya lah walaupun apa cabaran dia lalui. Terima kasih Wan Halim. Okey, terima kasih. Okey, bagus soalan tu. Disiplin sebab saya memang daripada dulu sampai sekarang selama saya rasa lebih nak masuk 15 tahun saya dalam industri. Disiplin tu sangat penting lah. Itu adalah benda yang saya banyak belajar daripada dulu sampai sekarang. Because kita dalam industri ini bekerja dengan ramai orang. Okey, so disiplin itu sangat penting untuk bukan saja menjaga karier kita tapi menjaga hubungan kita dengan orang-orang sekeliling. So kita kena menghormati, dan bagi saya konsep saya sendiri, janganlah kita menyusahkan orang, biarlah orang yang menyusahkan kita. So itu selalu konsep saya, dan untuk kekal berdisiplin tu saya rasa macam kena selalu sedar ruang lah di mana kita berada. Hil Husaini adalah salah seorang orang kata artis yang jarang dipalit dengan kontroversi. Adakah disiplin itu yang menyebabkan Hil tidak? Tak ada juga. Entahlah, saya tak tahu. Tak adalah, macam bukanlah kita nantikan kontroversi tu lah. Tapi macam sentiasa macam saya sebab saya lebih kepada hendak menonjolkan saya punya career ataupun saya punya muzik, itu saja ke hadapan, bukannya benda-benda yang personal ataupun belakang itu harus berlaku di belakang. Okay. Fokus kat kerja sahaja. Ya, kerja saja. Itu yang paling penting. Kita pemanggil. Dari Kuantan ni, hello. Kak Nur. Kak Nur? Kak Nur dari Kuantan. Kawan. Assalamualaikum. Puan Nur. Halo, Assalamualaikum. Salam. Selamat puasa. Selamat puasa juga. Ni tu yang dua gadis pula. Gadis pun boleh. Gadis pun boleh, Puan. Dan juga Hil Husaini. Soalannya. Ya? Mak orang ke dua boleh. Lebih kurang lah, lebih kurang. Ya, Mak. Okey. Ya. Hil dengan kita. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Ceria. Kak Nur peminat Sia Hil. Wah, terima kasih. Kak Nur memang peminat Sia Hil. Memang dengar lagu-lagu Hil sentiasa. Lagi-lagi berduet dengan Dayang. Oh. I love you forever. I love you too forever too, Kak Nur. Semoga kekal berdua dengan Dayang. Sweetnya. Terima kasih Kak Nur. Lagu best. Lagu mana? Suka. Lagu-lagu Hil semua suka. Tak suka. Terima kasih. Tahniah ya. Atas kejayaan Hil. Dan terus berjaya hingga ke hasil. Okey, baik. Selamat berpuasa juga. Selamat puasa. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. I love you forever. Hai, tak nak respon dia dah. Terima kasih kerana meminati lagu-lagu saya, Kak Long. Terima kasih. Tak, contoh macam Kak Nur sebutkan semoga apa kekal dengan Dayang tu kan. Itu pun tak nampak macam kontroversi pun. Betul. Dia tak perlu saya dijelaskan. rasa saya beruntung untuk kenal seorang yang benar-benar Nur Faizal sebab dia sangat profesional dalam bekerja. So kita orang hanya fokus pada bekerja je. Betul kan? Jadi orang nak cari susah tau, nak kacau. Sebab Dua-dua terlalu profesional. Betul. Macam tak ada ruang lah untuk dikacau. Cari point Pernah tak
rasa macam kadang sesak lah macam nak cari point je. Padahal kita bekerja clean. Terlalu jaga sangat macam tak pedap. Terlalu jaga sangat. Benda tu haruslah dijaga. Kalau tak jaga kan lain tak jadi. So better to keep it that way lah. To keep it professional and just kerja saja. Betul. Kerja-kerja lah. Sebenarnya banyak soalan tapi masa dah habis. Tak cukup masa. Tapi Hairil pun jawab profesional lah. Bagus. Tapi itu yang kita mahukan, itu yang juga patutnya menjadi dorongan kepada yang lain juga, terutama yang baru kan dalam industri ni. Okey. Oh, dah sampai. Kita dah sampai. Apa yang menarik esok? Kita ada esok, jangan lupa istimewa bersama Datuk Nash. Wow. Sama juga. Okey. Hal, terima kasih banyak-banyak. Selamat berjaya. Thank you so much. Terus menjadi yang terbaik. Terus menjadi inspirasi buat semua. Ya, betul. Terima kasih. Selamat puasa. Selamat puasa. Selamat puasa. Teruskan merendah diri. Bagus. Okey. Bagus. Macam juri ni. Okay. Terima kasih semua menonton. Esok kita bawa ke topik yang menarik juga. Kan? Jadi pastikan anda jangan ke mana bersama kita esok pagi. Selamat selalu. Assalamualaikum. Bye.